Okay, yesterday kita bincang soalan ya. Saya dah bagi soalan tapi kita tak bincang habis ya. Ada masalah tak nak buat? Dah buat dah? Soalan last class tu saya tak dapat, madam. Yang semalam tu ke? Yang saya cakap saya tak boleh buat tu. Yang saya bagi soalan apa yang saya suruh buat hari tu? Alfi ni ke? Bukan? Buku soalan berapa ya? Lupa dah saya. Soalan nombor berapa? 37. Nombor? 37. 37. Ni 37. Ada nak accounting entries ya. Semua nampak tak yang saya share? Nampak tak yang saya share? Saya tak cakap. Nampak ya? Saya ni kadang terlupa cakap kuat kacau orang sebelah. Dah biasa cakap kuat. Okey, ada yang hantar dah kat saya soalan. Jawapan. Saya pakai itu je boleh? Siapa hantar semalam kat saya dia tanya? Hari Isnin tu. Saya pakai itu ya, jawapan yang dia bagi kat saya semalam. Semalam hari Isnin. Sekejap saya nak ambil Telegram. Okay, entry dia tak ada, just kita tengok calculation dahulu ya. So soalan ni, what accounting entries should be made in the financials statement for 2006. For revaluation kena hati-hati ya bila keluar dalam periksa. Tarikh tu paling penting ya. Tengok tarikh ya. Jadi kita tengok maklumat kat sini. Ya Allah, besar ni. Okay, yeah, Sautry owns a retail in Central Springfield. It bought the property 25 years ago. Bermaksud property ni telah digunakan sebanyak 25 tahun ya. Telah digunakan 25 tahun. Depreciating it over 50 years on straight line basis. So maksudnya di sini residual value, useful life dia adalah 50 tahun. Okey, jadi di sini kita dah boleh tahu ya dia punya depreciation dia untuk sebelum revaluation ya. Jadi ni calculation yang kawan-kawan dah bagi. Jadi sebelum revalued, amount cost of property is 100,000 and the useful life is 5. Useful life dia adalah tak apalah ya, tak nampak saya tak apalah ya. Kamera tu meragam lah. Okey, nampak belum? Okey, yang ni ya. Jadi di sini ya, ini cost sebelum depreciation, inilah useful life dia ya, 50 tahun. So kita bahagi, kita dapat depreciation before revaluation ya. Jadi since property ni dah pakai 25 tahun, so kita punya accumulated depreciation dapat 50,000 iaitu 2,000 darab dengan 25,000. So dia revalued di sini kuat juga ke saya cakap? Tak. Okay, dia revalued. Jadi dia revalued bila kat sini? Okay, dia revalued ya at the start of 2006 ya. Jadi di sini kita dapat balance ya, balance dia tutup account pada bila? At start maksudnya dia tutup account pada 31. Jadi di sini ya, maklumat yang dah diberi kat sini, lambat sikit. Okey, kita ada maklumat pada awal tahun ya. Jadi pada awal tahun itu pada 1/1/2006. Semua okey ke? Follow ya, semua follow ya. Okey, madam. Okey.
So 2000x6 kita ada dua maklumat sini. Mana pergi? Okey, maklumat yang pertama adalah balance, opening balance, property property ni land bukan land, building. Kalau property ni adalah building, so opening balance dia adalah 100,000 Kemudian maklumat kedua adalah accumulated depreciation. Kita dah kira tadi kan, accumulated depreciation adalah tadi berapa kita dapat sini? 50,000. So kita dah ada maklumat ini. Jadi pada awal tahun 2000X6 ni berlaku revaluation. Okay, bila berlaku revaluation, what is the entry for this one? Pada tarikh ini berlaku revaluation, maksudnya entry dia akan debit apa? Accumulated depreciation, ya. Kita akan pindahkan accumulated depreciation dalam disposal account. 50,000. Ini awal tahun ya. Awal tahun kita ada accumulated depreciation 50,000. Jadi kita tak payah kira lagi. Ambil je yang ni. Kemudian so meningkat ya di sini revalued. Revalue dia berapa kat sini? 800,000. So berapa amount yang dia increase dia? Amount increase dia adalah 700. Betul tak? So this 700 kita akan debit again to mana? Kita debit apa? Premise ataupun building. So kita akan debit this one 700,000 beza dia. So the credit should go to revaluation, iaitu this one tambah this one ya. 750 ya. Jadi kawan kamu dah kira di sini ya. So revaluation surplus 800 tolak 50,000 700. Ini dia punya apa ni? Oh, dia dapat carry amount 100 tolak 50 sama dengan 50k. This is carry amount for the premises. And for revaluation surplus, the revalued amount tolak dengan carry amount. So kita dapat 750,000 sama macam saya buat entry ni. Kemudian ya, kita tak habis sini ya. Soalan ni dia nak what accounting entry should be made in financial statement for 2000 to X6. So bila 2000X6 maksudnya kita kena ambil kira total account pula. Total account pada 31 hari bulan 12 2000X6 ya. So di sini kita kena kira depreciation ya untuk premises ini. Sebab kita revalued awal tahun. Jadi sepanjang tahun tu kita dah pakai hinggalah hujung tahun, jadi kita kena charge depreciation. Jadi depreciation sekarang tak boleh pakai depreciation yang ini ya. Ini sebelum revalued, kita kena kira untuk after revalued ya. Jadi kita lihat dekat sini. The unit has remaining useful life of 25 years at the date of revaluation. This one is correct because initially the useful life is 50 years and it has been used for 25 years. So the remaining is 25 years. Mean that you need to calculate for depreciation by dividing the new premise cost divide by 25 years. So this one kawan-kawan dah tunjuk. Dia tak tunjuk mana. Ni. Di sini. New depreciation kita dah bagi dengan 25. So kita dapat 32,000 setahun ya. Jadi this one 32,000 kita kena buat entry lah this one.
chargekan ke dalam depreciation expenses 32,000, and then we credit accumulated depreciation 32,000. This is entry dia. And then dia ada cakap lagi satu ya. Ni ada maklumat lagi. It is company policy to make the annual transfer of excess depreciation between revaluation surplus and return earning within the equity. Jadi dia ada buat satu polisi di mana company ini akan transferkan excess of depreciation ke dalam return earning. Jadi kita dapat dekat sini this is depreciation after revaluation, and this one is depreciation before revaluation. So the excess is 30,000. So this 30,000 you need to transfer it to the return earning. Ada orang tanya saya what is a return earning ya? Sebelum ni. Return earning adalah accumulated depreciation, accumulated profit yang dibawa daripada setiap tahun bagi company ya. This return earning adalah accumulated profit yang telah diagihkan dividen kepada shareholder ya. Boleh faham tak ya? Maksudnya tahun ni ya, tahun lepas dia ada profit katakan 500,000. Tahun ni pula dia ada katakan 700,000. So dia accumulate this depreciation, this profit 500 dengan 700,000. So kita ada 1,200,000 total profit 2 tahun ni. So this one kita panggil adalah accumulated profit. Yang ni kita akan masukkan dalam account return earning. Ya, account return earning. Yang remaining dia bila kita tolak yang ni yang kita gunakan untuk bagi kepada shareholder dividen ya. Faham tak yang ni? Accumulated profit. Boleh faham tak yang ni? Okay. Madam, dari segi maths dah faham, boleh tak Madam ulang balik dia punya entry debit credit tu? Debit credit? Untuk yang mana? Untuk yang mana? Untuk proses tu, nak tahu like the process tu mana debit mana credit. Sekejap lagi saya nak tunjuk entry dia. Alih je. So revaluation surplus dia 30,000. Ini yang berlaku dia. Ini yang awal tahun dia berlaku revalute, hujung tahun dia charge depreciation dan ditransfer revaluation surplus. So dia punya entry dia akan jadi macam ni ya. Okay, yang pertama kita ada premise, account premise. So account premise kita ada pada awal tahun 1 hari bulan 1 20 X 6. Di sini kita ada balance BD dia. BD dia berapa tadi? 100,000. Okay. Kemudian kita ada accumulated depreciation. Accumulated kita ada balance 1 hari bulan 1 2000 X 6 kita ada balance BD. Saya harap setakat ini kamu dah tahu dah entry dia punya baki balance dia duduk belah mana ya. Dah boleh buat ya. So balance BD dia adalah 50,000. Ini at beginning of the year. So bila berlaku revalute, so amount dia meningkat ke 800, maksudnya peningkatan dia increase amount is 700. So 700 should be debited to premise account. So you debit premise account. So dalam premise account kita tambah lagi 700,000. So this one should go to revaluation surplus ya. Lewat tahun ya. Kemudian kita kena buka account revaluation surplus kat sini. So dalam revaluation sebelah kredit dia
ada increase amount of the building, premises. So this is premises, This is the double entry of increase amount 700,000. Kita mesti ada dua, ada debit, ada kredit. Sini debit, sini kredit. Mesti ada. Debit kredit mesti ada. Kemudian yang kedua, accumulated depreciation, kita kena keluarkan yang 50,000 ni. So kita akan debit accumulated depreciation RM50,000. So sebelah kredit revaluation surplus akan ada amount accumulated depreciation yang kita dah keluarkan, This is accumulated depreciation 50,000. So kita dah selesai kat sini, Okey, jadi ini setakat awal tahun kan. Kita kena buat pula untuk hujung tahun. So hujung tahun pula kita charge depreciation, So kita kena buka depreciation expenses kat sini. So kita akan debit dekat sini adalah 31 ni hujung tahun. So this is accumulated depreciation. Apa tadi? 32,000. So this 32,000 kita akan credit accumulated depreciation. Now, so this is depreciation expenses 32,000. Kemudian kita tengok ada excess kan, excess dia ada 30,000. This one kita akan kena keluarkan daripada revaluation surplus. So this revaluation surplus kita akan kreditkan return earning. So kita ada excess of depreciation, kita ada return earning sini. So this is return earning. Actually return earning kena ada baki, kena ada accumulated profit pada ni Dia mesti ada balance BD, kita tak tahu satu harian satu. Senang ni mesti ada balance. Kita tak bagi tahu patutnya ada this figure as let's say dia punya figure dia adalah, katakan dia dah ada 8 juta dia punya profit contoh kat sini So dia dah transferkan yang ini ke dalam return earning So pada 31 hari bulan 12 as enam dia transfer yang balance ni ke dalam return earning 30,000. Jadi 30,000 ni dah masuk ke dalam akaun ni Bila dah transfer kat sini bermaksud yang keuntungan dalam revaluation surplus ini dia unrealized Bila pindah ke sini dia jadi realized. Bila realized maksudnya keuntungan ini boleh pakai untuk apa-apa juga yang kami nak buat Jadi 30,000 Okey. Ini dia punya entry. So kita akan dapat accumulated premise dia pada hujung tahun sudah meningkat amount dia kepada sebagaimana yang kita revalue iaitu 800,000. Bukan lagi 100 sebab berlakunya revalue maksudnya premises nilainya dah jadi 800,000. Okay. As for accumulated, yang ni, this is accumulated. So yang 50,000 kita dah transferkan dalam revaluation surplus.
So baki dia tinggal untuk tahun itu adalah tinggal berapa? Tinggallah yang terkini punya depreciation, iaitu 32,000, betul ya? Kemudian revaluation surplus patutnya kita dapat 800-750 kan, sebab berlakunya transfer of excess depreciation. So unrealized profit dia adalah tinggal revaluation surplus dia tinggal this one. So kita dapat balance CD dia tinggal 70,000 Okay, untuk this one depreciation ni dia pergi mana? Ni nak pergi mana? 3222 ni pergi mana? Boleh kita account? SOPL ke madam? Yes, dia akan pergi SOPL. Ni akan mengurangkan profit profit tahun tu ya, sebab ini adalah expenses. So ini adalah baki return earning. So return earning yang dibawa untuk tahun akan seterusnya adalah this one ni akan fall bawah equity 31 dan 12 X 6. So this is balance CD dia. Okay, clear So this is return earning. Okay, clear pasal entry dia. So yang ini akan masuk dalam bahagian SOFP bawah non-current asset. So this one is reduction of the premises. So this one kita akan tolak dengan 80,000 ni. So kita akan dapat correct amount from premises. This is kita akan tunjuk correct amount dia nanti tolak dengan 32,000. Sebab ini dalam company account ya. Nanti saya tunjuk macam mana kita nak buat sebab kita ada kena tunjuk disclosure dia. So this is 32,000 ni. Kita tak tunjuk dalam SOFP untuk company account. Tapi kita tunjuk dalam notes to the account. Dalam SOFP kita akan tunjuk correct amount of the premises. Kita tak tunjuk 800,000 ni. Kita tunjuk adalah correct amount dia. Amount yang telah kita tolak dengan accumulated depreciation. Kemudian revaluation surplus, this one 720,000 ini adalah equity nanti dalam statement of financial position dia akan letak bawah equity. Bawah equity kita ada return earning, revaluation surplus, ada lagi akaun-akaun yang kamu akan belajar semester depan. This is return earning juga akan tunjuk bawah equity balance dia 8,30,000 kita akan letak kat situ. Manakala depreciation expense ni dia kita akan letak dalam SOPL. Tak ada ikon. Okay, so far clear tak dengan soalan? Madam, saya nak tanya. Ya. Yang bahagian revaluation surplus dengan accumulated depreciation tu yang 50,000 tu datang mana? Ini? Yang tu. Ini adalah accumulated yang telah dikumpul daripada tahun-tahun sebelum ni. Kan dia dah pakai 25 tahun kat sini. Oh, ditolak Dia keluarkan terus ini sebab kita dah buat satu figure baru kita dah ada satu amount baru untuk premises. Jadi accumulated yang ni kita dah tak boleh guna lagi dah. So kita kena keluarkan. Oh, okay. Keluar masuk dalam revaluation surplus. Okay, faham. Terima kasih, madam. Sama. Okay, lain ada soalan lagi? Nak salin. Nak salin. Yang mana dulu? Bawah di atas dah. Okay. Ni? Okay. Madam. Ya, Cik. Saya tanya yang return earning dengan revaluation surplus yang 30,000 tu. Ya. Dapat dekat mana? Ini ada excess of depreciation. Beza antara depreciation sebelum revalued, yang ni, nampak dah ni? Ini depreciation sebelum revalued dengan depreciation selepas revalued. Depreciation selepas revalued this one 32,000. So beza dia kita dapat 30,000. Ini kita panggil excess of depreciation. Boleh faham? Okay. Yang excess ni lah kita akan debitkan revaluation surplus, kreditkan return ni. Ni 30,000 ni.
Okay, clear? Okay, madam. Okay, ada lagi nak tanya tak sebelum saya proceed lagi? Okay, ini sekiranya ini sekiranya revalute berlaku pada awal tahun, at the beginning of the year. Okay, ini tengok soalan dia akan ada dua kaedah bentuk. Satu pada awal tahun, satu hujung tahun. Hujung tahun keuangan bukan hujung tahun kalender year. Hujung tahun keuangan. Kebetulan soalan ini adalah accounting year dia adalah ikut kalender year. So tak salah. Okay, saya bagi lagi, saya tukar soalan ni. Katakan dia revalute pada hujung tahun. Hujung tahun. Apa yang berlaku sekarang kalau hujung tahun? Saya move dulu. Tengok betul-betul nanti soalan ni ada hari tu tahun lepas, sebelum ni ada berlaku soalan macam ni Okey, yang ni kita tukar hujung tahun, bukan awal tahun jadi apa yang berlaku kat sini? Kemudian revalute dia pada hujung tahun. Jadi bila berlaku revalute hujung tahun, so kita ada opening balance, dia masih lagi this one. So this one tak ada berlaku lah Ini tak berlaku lagi. Sebab kita revalute pada hujung tahun So kita ada, jadi sebelum revalute so kita kena buat depreciation. Sekarang depreciation accumulate yang dia ada sekarang ni adalah 25 tahun. So balance yang ni tak berlaku awal tahun ni berlaku hujung tahun. Okay, accumulated depreciation kita ada 50,000 untuk awal tahun. Ini faham Kita tengok sini sebab 25 tahun dah pakai. So kita ada accumulated depreciation 50,000. Hujung tahun kita buat revaluation. Sebelum revalute kita dah guna berlakunya penggunaan premises daripada bulan 1 hingga bulan 12. Jadi kita kena charge depreciation dulu. So 31 hari bulan 12 so kita kena charge dia berapa kat sini? Berapa dia punya depreciation dia? 2,000 2,000 sebab kita belum revalute lagi masa ni kan. Kita revalute hujung tahun. So kita this one. Okay, bermaksud kita charge dekat sini depreciation hujung tahun adalah 2,000. So accumulated dekat sini 2,000 lah. Okay. Ini kita dah charge, kemudian baru kita buat revaluation. So revaluation, bila berlaku revaluation, kita entry dia apa? Debit accumulated depreciation. Okay, berapa accumulated depreciation kita nak debit sekarang ni? 27,000. 50 dah ada sini kan? Baki dia 50. 52. 52. Sebab ni hujung tahun bukan awal tahun. So building dia kita akan debit masih lagi sama 700. Sebab dia beza dia masih lagi. So revaluation surplus dia adalah nampak dah beza revaluation surplus kalau kita revalute awal tahun dengan hujung tahun. So accumulated depreciation this one. So balance dia adalah 32. Ini revaluation set adalah 52,000. So tak ada lah dah baki dia Baki dia tak ada kat sini Depreciation dia zero.
Hujung tahun bila berlaku revaluation surplus, accumulated depreciation jadi 0. Kemudian premises dah betul. So revaluation surplus dia, this one is 52. Bolehlah kita buat transfer of depreciation pada hujung tahun bila kita revalute pada hujung tahun. Tahun ni, boleh tak? Tak boleh sebab kita revalute tahun ni, so transfer assist depreciation tak boleh. Sebab kita akan kira depreciation yang guna amount after revaluation adalah untuk next accounting year. Jadi access tu kita akan buat pada next accounting year. Sebab next accounting year baru depreciation kita guna dia punya, kita akan guna depreciation cost yang baru. Okay, nampak clear tak this one? This one tak ada lah kalau ini. This one memang tak ada lah. Sebab kita revalue pada hujung tahun. Okay, clear tak? Nampak dah beza kat sini? Sekiranya revalue pada awal tahun dengan hujung tahun. Nampak? Boleh tak madam ulang dekat depreciation expense tu kenapa jadi 2,000? Okey, kenapa dia jadi 2,000? Sebab dia revalute pada hujung tahun. Soalan ni saya tukar, dia revalute pada at the end of accounting year. Hujung tahun. Faham? Bila hujung tahun, amount premises 800,000 ni berlaku pada hujung tahun. Jadi untuk yang tahun itu, bila kita nak kira depreciation, kita tak boleh guna yang ini. Sebab ini baru je 1 hari kita incur this cost sebab kita revalute tu ni. Jadi depreciation ni kita kena kira daripada amount yang ni lah. Sebab amount ni masih lagi kita pakai sampailah 31 sehingga kita nak revalute. Faham? Sebab itu kita jadikan dia punya depreciation ni 2,000, iaitu kita calculate based on this amount. Boleh faham? Okey, faham itu. Okey. Ada lagi? Siapa lagi nak tanya? Boleh? Semua okey? Okey, sekarang saya dah masuk disposal after revalute. Boleh ya? Saya masuk ini. Okey, kita pergi next. Access ni kita dah buat. So kita tengok yang ni pula Disposal of revalute non-current asset. Disposal sama juga ya, ingat entry dia sama juga sebagainya kita dah belajar sebelum ni. Kena ingatlah ya entry yang sebelum ni ya. So International Accounting Standard System says that the gain of or loss arising from the recognition of the item of property, plant and equipment should be determined as the differences between net disposal proceeds, if any, the current amount of item. Apa maksud kat sini? Yang kamu faham? Apa maksud kat sini? Dia lebih kurang macam kita punya disposal je. Dia punya depreciation dia. Macam disposal punya apa? Ini saya dah terang juga saya rasa. Paragraph 71. Apa maksudnya ayat ni? Cara nak tentukan untung atau rugi dari pelupusan aset bukan semasa adalah perbezaan antara harga yang kita jual dengan dia punya nilai scrap dia. Carrying amount ya, nilai carrying amount dia. Betul ya apa yang dia kata. Jadi kita bila kita nak cari untung rugi selepas masa disposal adalah pengiraan dia adalah harga jualan tu tolak dengan carrying amount. So kita dapatlah sama ada gain ataupun profit. Itu maksud ayat ni. Okey, kemudian ada lagi satu.
Additionally, International Accountancy System says that the revaluation surplus included in equity in respect of an item of property, plant, equity may be transferred directly to retained earning when the asset is recognized. Ni maksud ayat ni apa pula? Apa maksud ayat ni dalam International Accounting Standard System paragraf 41? Revaluation surplus lepas kita hapuskan tu kita boleh terus transfer masuk retain earning lepas kita dah lupuskan aset. Betul Betul. Ingat masa kita revalue, amount revalue itu, gain atas revalue itu kita masukkan dalam revaluation surplus. So this one we call unrealized profit Kemudian bila kita jual, yang ini kita kategorikan sebagai realized profit lah dah. Jadi kita kena keluarkan daripada revaluation surplus, kita masuk dalam return earning. So this is entry dia, debit revaluation surplus, credit return earning. Itu maksud dia. Okey, itu saja. Sekarang kita tengok exercise dia. Kita sambung balik daripada soalan ni. Kita ambil yang this one. Okey, selepas revalue, 5 tahun lepas tu kita jual. 5 tahun selepas tu kita jual. So maksudnya dekat sini 5 tahun kita jual, maksudnya kita kena buatlah accumulated depreciation dengan yang lain-lain ni untuk 5 tahun. Cut. Okay, so dia punya, kita buat je accumulated depreciation dia 5 tahun kan. Ini dah tahun pertama sebab kita dah provide this one. So tahun kedua 1/12 H7 kita charge dia accumulated depreciation berapa sini, sama juga sebab dia straight line method. So dia akan pergi SOTL 32,000 kemudian buat 5 tahun kita buat 5 tahun. Selepas 5 tahun, kemudian 31 hari 12 X8 accumulated depreciation kita buat lagi 32,000. Dia sakit lah bagi saya. 5 tahun So this is 9 adalah 10. Y kosong. Okay, so this one is letak saja. Kamera ni problem. Ini 5 tahun kita nak tunjuk lepas 5 tahun kita jual. So sebelum tu kita kena provide dulu depreciation untuk 5 tahun. Jadi accumulated dia this one. It's accumulated depreciation dia, kita ada balance dia 1/1 H7. Balance ready dia adalah 32,000. This one. Kemudian kita ada transfer
Ya, ini adalah X7. So, bank dia 32 ya. So, sama juga. So, dia punya balance dia. This one. This one. So, dia punya balance CD dia 1/12. X7. Balance CD dia adalah 64. This one. Ini tahun pertama kita pakai 5 tahun ni sebab kita nak jual 5 tahun. Saya nak kamu tunjuk tengok ya apa yang berlaku. So kita ada 3, 4, 5. Ya. Okey, yang ini 8 ya. 8. Satu lagi saya ambil sini. Okey, dia provide sama 76. So this one ambil sini. Okey, kita provide pun sama. So this one kita ambil sini. Cuma ni 8. So this one is 9. 9. So this is 9. Ni Y kosong So this is Y kosong. Setakat ni ada masalah tak ni saya buat ni? Untuk 5 tahun saya kira depreciation semua okey? Okey. Semua okey. Sekarang kita tengok access pun kita kena transfer juga 5 tahun ya sebab dia dah buat. Ni tak adalah dah saya dah ambil yang atas tu ya. So, revaluation surplus yang ni pun ini saya tak baca. So, revaluation surplus pun sama juga ya kita. Ya. Okay. Surplus. So ini tak ada lah. Access since kita dah buat awal tahun ni ya, maka kita kena transferkan juga ya this one, return earning. Sama juga accessnya sama juga ya 30,000 ya. So this one is jadi berapa ni? 72 this one. Tolak dengan this one kan? Okay. Oh, sabar.
Tambah 30,000. Okay, dah betul. Ini. Ini. Dulu. Ni tolak ni betul. Sedih senti. 47 lagi saya kita dapat daripada satu. Okay. Kenapa dia tak mahu? Sana ke sini. Okay, kenapa dia tak mahu? Apa yang saya salah ni? 72, 2. Okay, 72. Okay, tolak sini, di sini. Okay. Okay, so bisa. Okay, betul. 30,000. Okay, jadi lepas kita transfer excess depreciation, kita dapati revaluations plus lepas 5 tahun dia jadi 600,000. This one faham? Faham. Faham. So untuk return lien dia bertambah ya, sebabnya berlakunya transfer excess depreciation. So ini kita Madam, retain earning memang setiap tahun sama tak Tiga. Tak. Taklah sebab kita ada profit lagi untuk tahun ni. Okay, kita Tapi yang dekat revelation surplus tu, kenapa retain earning dia semua 30,000? ini kita transfer excess dia. Excess dia memang sekata lah sebab dia beza setiap tahun kan. Beza dia kan 30,000. Tapi returning ni dia sebenarnya ada lagi dia kena tambah lagi profit untuk
tahun ni tambah lagi ya. Jadi sebenarnya saya tak mau tunjuk ni, cuma at the end saya tunjuk sini ya, last kali ya. Kita tambah apa, kita akan dapat bagi dia kat sini. Ini sebenarnya saya tak nak tunjuk ya. Okay, this one. Sebenarnya ya, kalau return earning dia banyak entry lagi ya. Cuma saya nak tunjuk kat sini. Ini tak sebenarnya ya. Sebenarnya dia akan tambah lagi profit tahun ni, kemudian dia ada bagi dividend. Semua ada tunjuk. Ini tahun depan ni cerita. Tahun ni saya tunjuk ni je dulu. Boleh ya? Saya tak mahu ni. Saya pinjam dia di sana. Ini bukan ini revaluation surplus ya. Ini revaluation surplus, this one is revaluation surplus, this one is revaluation surplus. Yang kita transfer adalah 30,000. So this is 30,000. 30,000. Makin kurang, kalau banyak kan? Seriusan. Ya, kita dapat profit returning dia bertambah lagi. Ini setakat ni ya, tahun depan kita belajar lain ya. Saya nak tunjuk bila kita transfer excess and depreciation, return earning ni bertambah. Nampak tak dekat sini? Dia jadi 8,150,000. This one ya. This one clear? Entry daripada sini kita transfer excess and depreciation. Okay. Okay, now kita akan awal tahun. Kita jual awal tahun ya. Awal tahun 2000 Y1 kita dispose ya. These premises kita dispose ya. Sekarang nilai dia banyak ni kan. So kita jual pada 1 hari bulan 1 Y2 Y1 lah. Jadi kita kira sampai Y0. Kita jual pada harga proceed dia adalah kita jual pada harga 800,000, kita jual pada harga 1,500,000. Ini kita jual. So macam mana nak record untuk disposal for this one? Macam mana nak record entry dia ni? Entry untuk disposal. Debit apa, kredit apa? Ingat tak entry untuk disposal? Apa entry dia? Debit apa? Mula-mula kita nak dispose non-current asset. So kita debit apa? Profit dengan accumulated depreciation. Debit accumulated depreciation. Apa accumulated depreciation yang kita dah kira sebanyak 5 tahun? So 1 hari bulan 1 Y1 ya. Kita ada balance dia. Balance BD dia berapa? 16,000. 160,000 kan? So this one kita akan debit 160,000. Okay, lagi apa kita akan? Lagi apa entry dia lagi? How about the premises? Kita ada balance 1 bulan 1 Y1.
Balance BD dia. So what happened to this amount bila kita jual? Bila kita jual premises ni, kita apa kita nak entry kat sini? Credit. So credit premise. Kita jual kan? Ingatlah dia punya ni entry untuk ni premise kat sini 80,000. Lagi apa lagi? Lepas kita jual, kita dapat apa? Ini maksudnya kita akan create apa? Disposal account ya, semua ni. Kredit dia adalah disposal account. Disposal ya. 190. Ini yang pertama, step yang tu pertama. So, kita kat sini ya. Ini debit dia apa? Cash. Disposal. Disposal. Semua masuk disposal lah. Keluar masuk disposal. Disposal 800,000 ya. Kemudian kita dapat cash kan? So kita akan debit cash untuk yang proceed tadi. Dapat berapa proceed kita? 1,500,000 kan? Kredit dia apa? Disposal. Disposal. Ni entry kena ingat untuk disposal lah. 1,500,000. Okay, how about the revaluation surplus ni? Dia punya ni, statementnya ni. Apa kita akan buat? Ni, revaluation surplus ni. Kita ada bagi, mana dia? Accumulated, bawah lagi ya? Ni. 1 dan 1 Y 1. So this is balance. Berapa amount dia? Apa berlaku dengan amount ni? Kalau ikut statementnya ni. Debit revaluation surplus, credit retain earning. Yes, kita akan debit revaluation surplus, credit retain earning, this one. So another entry kita kena debit revaluation surplus, credit retain earning. Ini yang tadi ya, itu statement yang tadi tu. Berapa tadi? 600,000. Okay, sekarang ni kan kita dah masuk disposal kat sini kan. Boleh tak kira untung berapa sekarang ni? Sebelah debit berapa jumlah sekarang ni? Disposal account. Sebelah debit dia, disposal ni kredit disposal kan? Debit dia mana? Disposal this one. So berapa? Mana banyak ni? Kita nak cari untung melalui ke sini. Okay. Sini. Belah debit berapa total untuk disposal account? Belah kredit ni, this one. Kredit, this one. Kan? Ni kredit. Debit dia mana? This one debit. Apa beza dia? Beza dia sebelah ni kan? Beza dia sebelah ni berapa? 49 sebelah kredit kan? Tak faham? Sekarang ni balance tak kalau tengok dia punya entry semua ni ya. Sebelah debit kredit ni, ni saya nak cakap ya. Balance tak? Balance tak debit kredit yang kita buat ni? Tak.
Kena balance kan. Mesti saya kata berapa yang tak balance this one? Bukan di sini bukan ini. Kita jangan ambil ini. Ini tak betul. Kita ambil yang ni. Ini saya tahu. Jangan kira kat sini Sini. Itu tak betul nanti. Madam. Okey, berapa yang tak balance? Berapa tak balance kat sini? Apa dia? Tak tanya apa tadi? Berapa tak balance kat sini? Yang dekat debit cash credit disposal tu, dekat credit disposal madam tulis 150,000. Mana? Dekat debit cash 1,500,000. Patutlah. Tak sama. Apa yang tak sama saya? Ini semua dah entry ada sini. Dalam disposal account yang tak balance nanti. Okay, kita nak tahu entry seterusnya adalah this one. Kita tak boleh buat ni Kalau kita buat ledger pun kita nampak Tapi kat sini pun kita boleh nampak Okey, sekarang ni pada keuntungan daripada jualan ni. Macam mana kita nak kira keuntungan? Proceed tolak dengan carry amount kan? Berapa untung atau profit bagi jualan ni? Berapa carry amount bagi premises? CA berapa? CA dia adalah ini. Tolak dengan mana? Cumulated depreciation this one kan? 160,000. So this is CA dia. So what is dia punya untung? Untung atau rugi? This one dia punya untung dia. Untung merah pula untung mana? Biru. Okay, ni dia punya untung dia, gain. CA faham macam mana dapat CA? Semua faham macam mana dapat CA? Cost tolak dengan accumulated depreciation dapat carry amount. Okay, sekarang kita tengok kat sini, kita nak kira dia punya CA guna entry. Ledger entry. Ini sebenarnya kamu dah buat dah ya, disposal account. Kalau matematik, buat macam tadi ya, sebab yang ni. Benda matematik ialah proceed tolak CA dapat gain or loss CA kena buat. So, yang pertama kita debit disposal ada tak debit? This one, debit disposal, premise. Sini. Premise dia 80, this one. Kemudian kredit dia, this one accumulated depreciation. 160,000. Kemudian kita dapat cash, so this is credit, cash. Macam betul kan? Mau ni sekali. So berapa dia punya disposal? So berapa gain dia kat sini? Bila dia debit disposal ini adalah gain ya. Ini tak masuk dalam SOPL
Ini gain dia SPR sebelah kredit, ini adalah gain dia. Berapa gain dia dapat? 860,000. Sama tak macam kita kira this one? Ada guna matematik this one ataupun guna ledger. Oh, ledger. Saya dapat yang kuning ya. Okay. Faham macam mana nak kira dia punya untung. Actually kita dah buat pun sebelum ni. Cuma ni selepas revalued. So this amount should go to SOPL. Tapi sebenarnya keuntungan dia, ini adalah keuntungan semasa ya. Tapi kita kena tahu untung sebenar-benar dia selepas revalued adalah this one tambah dengan revaluation surplus tadi yang this one. Ni ingat, ini kita ada transfer dia. This is should go to the SOPL, nanti masuk dalam returning. So this one masuk dalam returning. Kalau kita tengok untung dia sebenarnya adalah, untung dia daripada revalued adalah this one tambah this one. 1420. So this one ini adalah keuntungan semasa dia. Keuntungan selepas jualan. Okay, semua clear this one? Ini keuntungan jualan, ini adalah keuntungan revaluation surplus yang dulu tu kita pindahkan ke dalam return earning. Baru jadi, yang ni baru jadi realize. Bila kita dah pindah barulah yang ni, amount ni baru jadi realize. Tidak, dia jadi unrealized profit, dia duduk dalam revaluation surplus. Kenapa dia jadi realize? Kenapa jadi realize? Sebab kita dah jual. Jadi bila dah jual, kita dah dapat cash. Jadi bila dapat cash, maksudnya dah realize, barulah kita boleh pindahkan dalam return earning. Clear this one? Boleh faham? Boleh madam, faham. Okay, clear, bagus. Okay, setakat ni habis dah ya. Saya dah habis dah sampai revaluation surplus. Okay, ada satu lagi saya nak tunjuk ya. Kat sini. Untuk changing estimate, hari tu saya terang tak apa clear ya. Untuk changing estimate, part tu tak ada. Tak ada. Ini saya kena terang balik sebab ada yang tak berapa clear. Sebab ada yang tanya saya soalan yang tu ya. Changing estimate. Saya tak terang betul-betul hari tu. Saya terlupa. NCA. Part tu tak ada ya? Dalam GC ada madam. Dalam GC ada ya? Okay, saya tengok balik. Tak mau pula dia. Tak ada pula ya. No, tak mau. Saya lupa tak buka. Dalam GC ya? Saya tengok sini, tutup material dia tak? Tak ada. Siapa ada? Tak ada. Transfer ke Madam, akaun Delimo madam sama dengan yang EDD tu ke? tak, dia terima sama dengan kamu lah. Edited saya tak mau pakai dah. Kan saya dah habis bayar lah. Saya tak nak continue. Berat lah komputer ni.
Saya nak cari. Sekejap, tak. Tak boleh buka, saya tak boleh buka. This one. Dapat dah, dia pusing-pusing dah. Boleh dah. Nampaknya. Kita kat sini kalau ada. Ada dalam MCA part 2 dia lah. 3 ada. Ada ini bagi. Saya pakai komputer apa? College ni. Allah, nampaknya nak tunggu dia. Sabar je lah. Kamu pun kat rumah macam ni ke kalau saya hantar dokumen? Lambat, pusing macam ni ke? Internet college ni. Apa? Kat sini. Madam, maksudnya kita semua memang kena balik lah. Yelah, kalau siapa nak face to face, kalau face to face kena balik lah. Oh, kalau ikut surat tu semua balik nanti memang semua akan face to face Tak semua unit face to face. Kami JP Pro pensyarah yang nak buat face to face sebab saya nampak, yalah kami bincang bila progressive test ramai yang ada yang ketinggalan ada yang okey, ada yang tak okey pun ramai juga. Jadi kalau face to face dalam kelas, saya bolehlah kata yang tak boleh buat tu dalam kelas. Saya boleh tengok siapa yang boleh buat, kami boleh tengok siapa yang boleh buat soalan, siapa yang tak boleh buat, kan? Betul tak? Oh, okey madam. Sebab itulah, sebab ada ramai juga yang tak boleh follow jadi kita, sebab tajuk SCA ni memang susah memang susah. Jadi kalau boleh nak kami nak semua depan mata kami. Jadi kami boleh bantu. Sebab sekarang ni tinggal lagi berapa minggu lagi? 4 minggu je. 4 minggu ni lah kami nak bantu semuanya. Kalau boleh biar depan mata, senang. Sebab kamu lah, kalau kamu dekat rumah, bila buat latihan, kamu boleh buat ke, tak boleh lah buat ke, kami pun tak tahu. Betul tak? Jadi buat face to face. Siapa nak face to face balik, tak nak face to face, kami akan fikirkan macam mana. Macam tu lah. Boleh? Saya tak paksa balik semua Tapi siapa yang nak berada dalam kelas face to face, baliklah. Madam dah ada info ke pasal PSPM? PSPM tak ada info lagi. Setakat yang terkini dalam talian lah. Madam, kalau madam pergi kat Google Classroom je terus tak boleh ke? Google Classroom.
Lepas tu ambil daripada situ. Pasal apa saya tak fikir, tapi customer pun saya kena buka akaun ni juga. Sebab dulu saya pakai akaun yang ni. Betul. Saya kena buka. Mana dia? Ni dia. Slide. 2 kan? Part tu. Download. Pusing lagi Yaili bagi. Tu. Allah, lambat lah internet connection ni. Sabar je lah. Sampai saya tengok yang saya download tadi pula. Apa? PowerPoint save. Okay. Mana dia? Hilang. Ni dia. Siapa yang tak balik tu mungkin kami akan buat kelas tu live ya. Nanti siapa yang tak balik Jumaat ni kami buat test run dulu, tengok macam mana, okey tak okey. Sambil buat kelas face to face, kita akan run dalam YouTube, harap-harap berjaya ya. Jadi siapa yang tak balik boleh tengok melalui YouTube lah. Bila tak faham boleh tanya melalui chat ataupun voice note dalam Telegram. Itu cadangan kami. Ikut terpulang masing-masing ya. Ini ada alternatif. Ini yang kami akan usahakan. Yang boleh kami nak belajar depan mata kami. Itu saja sebenarnya. Sebab risau ya bila tengok progress test. Ada beberapa orang yang tak perform ya. Itu kita tak mahu ya. Kita nak semua perform. Ada changing estimate. Ni changing estimate. Okey, nampak tak? Okey, changing estimate ya. Untuk changing estimate, bila kita nak kira depreciation yang baru, mesti kita dapatkan carry amount. Macam soalan ni, dia dah bagi carry amount kat sini ya. Semua nampak ya? Dalam soalan ni dia dah bagi 2 years, the carry amount of 2 years 45,000. So kita ambil carry amount ni tolak dengan residual value. So residual value saya dah kata mesti bila berlaku changing estimate, residual value dia jadi 0. So tolak 0 bagi dengan remaining. Berapa tahun yang tinggal? Katakan sini initially dia punya tahun ya, tahun yang residual value dia residual value pula dia useful life dia adalah 4 tahun. Mula-mula dia estimate 4 tahun. Kemudian bila dah 2 tahun dia punya useful life tu dia buat changing dia berubah change estimate, dia jadikan 6 tahun. Jadi 6 tahun jadi bila kita nak buat revaluation untuk tahun selepas tahun kedua ni ya, maksudnya tahun ketiga, changing estimate dia mesti kita dah pakai 2 tahun, maksudnya tadi kita dah mula-mula 4 tahun, tu jadi 6 tahun, dah pakai 2 tahun, jadi remaining year yang tinggal adalah 4 tahun, sebab itu kita bagi 4. Kemudian apa amount yang kita nak ambil sini, kita tak boleh ambil cost dah ya, sebab kita dah pakai 2 tahun, jadi kita ambil carry amount. So dan soalan ni dia dah bagi carry amount so bila dia bagi carry amount, just take this one. So tak ada masalah pergi soalan ni. Tapi ada soalan, siapa tanya saya hari tu? Ada ya, siapa bagi saya pasal soalan mana? Saya tak jawab pun soalan tu sebab saya nak bincang dalam kelas. Siapa ya, siapa ada hantar kat saya, dia tanya soalan tu? Saya tak ingat lah. Dia tunjuk kat saya jalan kerja. Saya tak ingat siapa ya. Siapa tolong bagi tahu saya? Dayang ke? Saya tak ingat siapa. Siapa yang dah buat soalan tu, yang change estimate tu? Saya dah lupa. Dia ada bagi tunjuk kat saya jalan kerja. Tapi saya tak respon lagi. Sebab saya nak bincang kat sini. There is one. Ada perempuan. Saya nak kongsi jawapan dia. Natasha ke? Bukan this one.
Siapa ya? Tolong bagi saya. Umar, saya dah jawab ya soalan ni. Umar ada? Umar, saya dah jawab tadi ya, this one. Pasal returning. Kes ke? Siapa ya? Tolong ingatkan saya, siapa yang tanya kat saya pasal satu soalan berkaitan changing estimate supaya saya boleh bincang jawapan kamu. Internet pula. Tak ingat ke? Siapa? Ain ke? Ain kot saya rasa. Internet tak berapa kuat ya. Okay, soalan berapa ya changing estimate? Ain saya rasa. Ain ni jawab Ain, saya tak jawab lagi. Ain Afiqah. Ya, madam. Ain ada hantar kat saya. Ini kan, ini soalan 21 je. Changing estimate kan? Dia dah hantar. Ini soalan berapa? Soalan apa ni yang bagi ni? Saya tak jawab lagi this one. Rasa ini yang saya nak bincang kot. Yang tu soalan 19. 19. Depreciation kan? Depreciation. Okay. 19. Oh, ni mudah dah. Ini bukan soalan ni adalah ni. Ada changing estimate. Soalan nombor berapa ya? Saya tak ingat. Siapa ada hantar kat saya soalan tu? Tak ingat siapa. Perempuan. Ada tak siapa yang saya punya soalan yang saya tak jawab lagi? Tak ingat ke? Kau tak check ke yang hantar saya PM saya? Saya tak jawab lagi siapa? Soalan mana ya? Tak ingat ke? Siapa dia? Machine changing estimate. Tak ingat soalan mana? Bukan 19 saya dah bincang jawapan. Soalan 3 ke madam? Okay, saya tengok ya. 3 Alfi. Siapa yang tanya saya? Tak tahu, saya cuma baca soalan je ni. Soalan 3 ada orang tanya. Ada student tanya kat saya. Betul ya, changing estimate, depreciation, review. So this one. Alfi ni. Siapa dah tanya? Saya dah lupa tapi saya tak jawab lagi sebab saya nak bincang benda dia dalam kelas ya. Meeting ke saya mah? Ada senior kamu kan beritahu saya pasal exam CPE kan, yang mana KUITM kan. PKP ni ada remote ya, remote exam, maksudnya dia jawab dekat rumah. Ya, jawab kat rumah pakai komputer sendiri, dia adalah syarat-syarat ya. Dia tanya ya, kawan kamu senior kamu cakap jawab kat rumah lagi bagus sebab pakai komputer sendiri, ya, mouse sendiri, keyboard sendiri lagi senang sebenarnya. Masa PKP dia ada jawab remote ya kat rumah, tapi ada kriteria ya. Jawab sendiri kat rumah ataupun pergi center, ada center dia. Tapi kata melalui kawan kamu
Sini kamu remote lagi mudah sebab kau pakai komputer sendiri. Yang Hannah dan Mumtazah hari tu dapat dapat questionnaire itu dia jawab dari rumah ya. Dia jawab remote. Sebab dia cakap kat sini bila saya pakai komputer saya senang je. Pakai komputer college macam-macam hal. Ini tak kedalah. Tu maksud saya ya. Okay ya, kita tengok soalan this one. Okay, calculate depreciation charge for the year ended 31 December 2000, X3 and subsequent year untuk tahun-tahun seterusnya. Okay, dekat sini ya, dia purchase bila kat sini? Dia purchase 1 Januari 2000 X2 ya. Maksudnya dia tetapkan 31 December ya, ikut kalender ya. Depreciating at 5 years ya, 5 years. So 5 years dia ada residual value. So initially dia punya depreciation dekat sini. Ya, depreciation dia kat sini. Kita kena cari depreciation sebab kita nak cari carry amount dia semasa changing estimate, masa kita buat review. Okay ya, jadi depreciation dia depreciation before review. Tadi before revalue ya, ni before review. Ni maksudnya ni untuk changes estimate. Okay, this one adalah kita nak cari adalah 100,000 kena tolak dengan residual value 10,000. This one semua ingat ya, 10,000 hebat dengan berapa? 5 sebab dia bagi dia punya useful life dia dah 5. So kita bagikan dengan 5. So dapat amount dia apa? 100 tolak 10,000 bagi dengan 5 ya. So dapat ni kan? Ini untuk ini setahun. So sekarang ni dia dah pakai berapa tahun dah? Bila dia review dia? 2002. So dia review Januari 3. Maksud setahun kan? So dekat sini carry amount review pada 1 hari bulan 1 X3 So dia review dekat sini. Jadi kat sini bila review sini kita kena cari carry amount dia. Carry amount dia berapa? Sama dengan 100,000 tolak berapa carry amount dia? 18,000. 18,000 ya. So dapat berapa sini? 100,000 tolak dengan 18,000. So kita dapat this is carry amount ya. Okay, sebab dia review pada so kita dah dapat carry amount. So dia kata review berapa ya? Review asset as undertaken, remaining useful asset estimate 8 years. Maksudnya remaining ya, undertaken dan remaining dia maksudnya daripada tahun ni dia masih ada lagi 8 tahun. Maksudnya 8 tahun, maksudnya dia review daripada 5 tahun initially kepada 9 tahun. Faham tak ni? Dia punya change estimate dia daripada 5 tahun ke 9 tahun. Yang ni faham? Kenapa 9 madam? Sebab soalan kat sini dia kata remaining year. Remaining year 8. Dari tarikh sini tinggal 8 tahun lagi. Jadi kalau kita campur balik daripada asal jadi 9 tahun lah. Maksudnya 9 tahun lah. Daripada 5 kepada 9. Bila kita nak review kena kira daripada awal tahun ya. Jadi yang dia bagi sini remaining maksudnya selepas dia review dia ada lagi 8 tahun. Jadi maksudnya yang dia review adalah kita kena campur balik yang kita dah guna sebelum ni berapa tahun, 1 tahun kan. Jadi review life dia adalah 9 tahun. Faham? Boleh faham tak? Okey tak? Tak faham lah madam. Tak faham?
Okay, this is remaining. Remaining ni maksudnya selepas diguna 1 tahun ni. Maksudnya sini dah guna 1 tahun. Ini remaining dia 8 tahun. Okay. Masa 1 tahun ni dia punya estimated dia adalah useful dia ada 5 tahun. Jadi bila dia review berapa tahun sebenarnya? Campur lah yang ni. Manalah review dia. Review yang sebenar dia 9 tahun. Jadi dia review adalah 9 tahun. Faham? Oh, faham. Faham ya? Maksudnya review tu adalah termasuk tahun yang sebelumnya. Jadi ya remaining dia ini. Remaining dia tinggal 8. Ya, jadi bila kita nak guna depreciation, kita akan bahagikan dengan remaining year. Kita akan bagi yang remaining. Kita akan bagi lagi yang ni. Kita akan bagi dengan remaining year. Okey, faham? So maksudnya bila kita nak cari depreciation pada 31 Disember. Okey ya, 31 Disember. Plus X3. So di sini depreciation dia macam mana nak kira? Kita nak kira dah residual value lagi bila berlaku change estimate? Tak payah. Tak payah, kita tolak je dengan kosong. So berapa kat sini tadi? Credit amount dia? 82,000. Yelah, kita ambil yang credit amount ya. 82,000 bahagi dengan remaining year 8. So 82,000 bahagi dengan 8. So this is jawapan dia. Okay. Faham tak message saya nak sampai kat sini? Bila changing estimate, pertama kita kena tengok berapa remaining year tinggal. Kemudian berapa credit amount. So kita just bahagi this one untuk bahagi dengan depreciation expenses. Faham? Faham. Ya? Hello? Lily? Akak ada kelas. Sekejap lagi boleh? Pukul 10 kan? Okey. Hai. Okey, faham tak message yang saya nak sampaikan sini? Change estimate yang pertama kena cari credit amount, kemudian kita cari remaining year, bahagi baru kita dapat depreciation. Itu saja. Bila ada soalan change estimate. Madam, yang subsequent years tu macam mana? Apa dia? Yang subsequent years. Subsequent years sebab ini adalah straight line kan? Straight line method kan? Kalau kita kaedah kita bagi residual, bagi tahu ini adalah straight line method. Kalau straight line method, tahun berikutnya berapa kita nak charge? Oh, depreciation dia sama lah madam. Betul. Itu jawapannya. Okay, so kita dah habis untuk tajuk ni. Cuma saya belum masukkan lagi disclosure of note. Sebab ini sebenarnya untuk disclosure note adalah berkaitan dengan tahun depan punya SEM. Tapi saya nak ajar juga. Saya takut keluar dalam exam ya. Sebab dia masuk dalam tajuk non current asset. Jadi nanti saya akan masukkan tu. Jadi untuk soalan-soalan dah boleh jawab semua ya. Soalan yang saya bagi tu dah boleh jawab ya. Tolong jawab. Ada apa-apa nak tanya sebelum saya tamatkan? Sebab saya ada orang call saya tadi. Okey, kalau tak ada saya tamatkan tamatkan kelas ya.
So tolong buat soalan-soalan yang saya dah bagi. Soalan yang saya bagi tu semua dah boleh jawab cuma yang ada asset register. Asset register saya dah terangkan masa PowerPoint yang pertama slide yang pertama ada cerita pasal asset register. Kemudian disclosure of note, kalau ada soalan teori disclosure of note, itu next class saya akan bincang maksudnya minggu depan. Minggu ni kamu ada kelas tambahan, kelas subjek apa? Subjek saya ke? Kalau subjek saya bincang masa tu. Saya pun tak ingat, tak tengok ada kelas tambahan Okay kita disclosure note, saya akan masuk disclosure note, lepas tu kita akan bincang soalan-soalan Lepas tu nanti kita masuk tajuk baru pula Saya tak boleh lama sangat tinggal berapa minggu je, saya nak banyak lagi topik nak habis. Okay, ada apa? Ada apa lagi nak tanya? Ada tak? Kalau tak ada, kita jumpa lagi minggu depan Minggu depan kalau ada rezeki kamu kita face to face Kita hari Isnin Okay, saya buat test run dulu hari Jumaat macam mana Okay, jumpa lagi minggu depan hari apa minggu depan? Hari ni Rabu ya Allah betul. Esok lah kan? Orang senyap je. Esok kita jumpa lagi. Okay, jumpa lagi esok. Kita sambung untuk disclosure note dengan soalan-soalan yang tu. Tolong buatlah mana-mana dulu. Tanya saya. Siapa yang ada yang masalah, hantar je soalan kamu. Nanti esok kita akan bincang balik jawapan tu Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih madam. Terima kasih. Thank you, madam. Sama-sama Ain. Madam. Madam. Sama-sama.